Kisah ini berlaku 15 tahun yang lalu. Seorang model berusia 16 tahun berdarah Indonesia-Amerika telah berkahwin dengan putra Kelantan yang berusia 30 tahun. Pada mulanya, pasangan itu kelihatan bahagia walaupun terdapat jurang usia yang besar. Namun, hanya setahun selepas perkawinan mereka, model muda itu melarikan diri, mencetuskan skandal besar di negara itu. Dan apa yang didedahkannya selepas itu pasti akan mengejutkan Anda. Mengapa Manohara melarikan diri daripada suaminya? Dan bagaimana kehidupan beliau sejak itu? Tonton video penuh untuk mengetahui jawabannya. Jangan lupa untuk tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini, dan tekan ikon loceng supaya Anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya memuat naik video baru. Mari kita teruskan. Ahli keluarga di Raja Kelantan telah terlibat dalam banyak perkahwinan dengan wanita cantik dan model. Sebagai contoh, saudara lelaki putera Muhammad Fakri, Putera Muhammad Faiz, berkawin dengan seorang wanita Sweden yang menawan pada tahun 2019. Faiz berumur 45 tahun pada masa itu, dan dia berumur 32 tahun. Dan sekarang mereka mempunyai seorang anak lelaki. Contoh lain ialah anak lelaki sulung dalam keluarga, Sultan Muhammad kelima, yang berkahwin dengan seorang wanita Rusia bernama Oksana Fovodena. Mereka juga mempunyai jurang umur yang ketara, di mana beliau berumur 49 tahun dan beliau berumur 26 tahun pada waktu perkawinan mereka. Oksana ialah seorang model dan ratu cantik. Namun, Sultan menceraikannya hanya setahun kemudian, menyebabkan skandal global karena Oksana telah melahirkan seorang anak lelaki semasa perkawinan mereka. Tetapi Sultan enggan mengakui anak itu dan meninggalkan mereka. Skandal ini mendapat perhatian meluas daripada media di seluruh dunia. Namun, kisah yang akan kita bincangkan dalam video ini telah mencetuskan skandal yang lebih besar pada zamannya. Manohara Adelia Pino dilahirkan pada 28 Februari 1992 di Jakarta, Indonesia. Ayahnya, George Mans, adalah warga Amerika dan bekerja sebagai jurutera, manakala ibunya, Daisy Fajarina, adalah warga Indonesia. Mereka bercerai ketika dia baru berusia 2 tahun. Dan sejak itu, dia tinggal bersama ibunya. Mano menghabiskan tahun-tahun awalnya di Prancis, sebelum kembali ke Indonesia pada tahun 2006. Dengan keturunan campuran, dia memiliki kecantikan yang menawan. Ketika dia berumur 14 tahun, pencari bakat menemuinya, dan dia menjadi seorang model. Dia secara beransur-ansur menjadi terkenal dan malah dinamakan sebagai salah seorang daripada 100 wanita paling berharga di Indonesia oleh majalah Harper's Bazaar Indonesia. Pada Desember 2006, ketika dia hampir berumur 15 tahun, dia telah dijemput oleh Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, ke satu majlis makan malam di Kuala Lumpur, di mana dia bertemu dengan bakal suaminya. Putera Muhammad Fakri ialah ahli keluarga di Raja Kelantan. Dia ialah anak kepada Sultan Ismail Petra, yang merupakan Sultan Kelantan ke-28 sebelum anak sulungnya, Sultan Muhammad kelima mengambil alih pada 13 September 2010. Putera Fakri terus tertarik kepada Mano, walaupun dia masih sangat muda. Kecantikannya meninggalkan kesan mendalam kepada semua orang. Selepas itu, Putera Fakri sering bertemu dengannya dan memberitahu ibu Mano bahwa dia ingin mengahwininya. Pada 17 Agustus 2008, keluarga Manohara telah dijemput ke Istana Kelantan dan diperkenalkan kepada Sultan dan istrinya pada masa itu. Pada mulanya, perkawinan itu menghadapi halangan kerana Mano baru sahaja berumur 16 tahun dan tiada surat daripada kedutaan Indonesia tempatan. Namun begitu, akhirnya perkawinan itu tetap berlangsung walaupun terdapat jurang umur yang besar. Majlis perkawinan itu adalah acara sederhana yang dihadiri oleh ahli keluarga terdekat dan rakan-rakan. Selepas perkawinan itu, Mano telah dianugerahkan gelaran Che Chepun dan menjadi sebahagian daripada keluarga di Raja Kelantan. Mano menghadiri banyak acara bersama suaminya dan sangat disayangi oleh rakyat. Pada mulanya, dia kelihatan bahagia di halayak ramai. Tetapi di sebalik pintu tertutup, keadaannya berbeza. Hanya 2 bulan selepas berkahwin, Mano cuba pulang ke rumah, mengatakan dia dilayan dengan teruk oleh suaminya. Tetapi tiada siapa yang mempercayainya, dan dia dihantar semula ke istana. Kemudian, Putera Fakri cuba memujuknya untuk tinggal. Dia membelikannya sebuah kereta dan membawa dia serta ibu Mano ke Arab Saudi untuk menunaikan umrah. Apabila mereka pulang, Putera Fakri membawa Mano bersamanya ke Malaysia dan tidak membenarkan ibu Mano ikut serta. Selama 9 bulan berikutnya, Mano dikurung di biliknya di istana dan disuntik dengan ubat penenang setiap kali dia mengadu. Dia juga disuntik dengan ubat untuk hamil dengan cepat. Ubat ini juga merupakan hormon yang boleh menyebabkan seseorang naik berat badan dengan cepat dalam masa yang singkat. Mano mengalami rutin penderaan setiap hari, dan dia akan diseksa jika dia tidak kelihatan gembira ketika menghadiri majlis sosial bersama Putera Fakri. Dia telah cuba melarikan diri berkali-kali, tetapi tidak pernah berjaya. Namun, pada bulan Mei 2009, akhirnya dia mendapat peluangnya. Bapa suaminya, Sultan Ismail Petra,
jatuh sakit, dan mereka pergi bersamanya ke Singapura untuk mendapatkan rawatan. Pada masa itu, Putera Fakri sibuk dengan bapaknya yang sakit dan tidak mempunyai masa untuk Mano. Jadi dia mengambil peluang itu dan membunyikan penggerak kecemasan di dalam lift hotel di Singapura, yang menyebabkan pengawal keselamatan datang dan membenarkannya melarikan diri. Dengan bantuan dari kedutaan AS, Manohara berjaya sampai ke lapangan terbang Changi dan pulang ke Indonesia dengan selamat. Apabila kisah itu diketahui umum, ia mencetuskan skandal besar dan malah menegangkan hubungan antara kedua-dua negara. Melalui sidang media, Mano dan ibunya mendedahkan banyak kebenaran yang mengejutkan. Saya telah dilayan seperti haiwan. Saya seperti miliknya. Saya berada di dalam biliknya. Dan bila-bila masa dia mahu bermain dengan saya, dia hanya masuk ke dalam bilik dan bermain dengan saya. Saya seperti objek, kata Mano. Penderaan seksual dan gangguan seksual sudah menjadi rutin harian bagi saya. Dan dia akan melakukannya setiap kali saya tidak mahu melakukan hubungan seks, tambahnya. Dia juga mendedahkan bahwa dia telah merogohnya sebelum mereka berkahwin, dan dia tidak dapat memberitahu sesiapapun. Namun, putera itu menafikan semua tuduhan, mendakwa bahwa dia pergi atas kehendaknya sendiri, dan menuduh ibunya mempengaruhinya untuk mereka-reka cerita tentang dirinya. Pada Julai 2009, dia mengambil tindakan undang-undang terhadapnya di Mahkamah Syariah Islam Malaysia. Dan pada 13 Desember, dia memenangi kes tersebut. Mahkamah memerintahkan Mano untuk kembali kepada suaminya dan membayar semula hutang sebanyak 1,8 juta dolar yang kononnya dia pinjam daripada suaminya. Namun, Mano tidak pernah kembali ke Malaysia atau menghadiri prosiding mahkamah tersebut. Tuntutan mahkamah yang difailkan oleh Fakri adalah di negeri asalnya di Malaysia, di mana dia mempunyai hubungan politik dan kuasa yang besar. Oleh itu, jika Mano kembali ke Malaysia atau hadir di mahkamah, dia berisiko kehilangan kebebasannya sekali lagi. Jadi, dianggap bijak dan wajar baginya untuk tidak hadir. Tidak lama selepas itu, kedua-duanya telah bercerai secara rasmi. Sekarang, hampir 15 tahun telah berlalu sejak skandal itu. Mano kini berumur 32 tahun dan telah menjadi seorang wanita yang lebih kuat. Dia kembali menyambung pelajarannya dan meneruskan kerjayanya sebagai seorang model. Berkawin pada usia yang begitu muda, saya menghadapi banyak cabaran. Tetapi saya bersyukur berada di tempat saya sekarang, kata beliau. Saya bersyukur kerana saya masih hidup. Hari ini, saya sihat dan mampu bekerja di tanah air saya, sehingga mencapai impian saya, tambah beliau. Mano juga aktif sebagai aktivis pemeliharaan haiwan dan alam sekitar, membantu menyelamatkan dan memulihkan haiwan yang cedera, yatim piatu, atau terancam serta memelihara hidupan liar dan habitat semula jadi. Beliau juga aktif di Instagram, bekerjasama dengan jenama fashion, pereka, dan kosmetik. Beliau kelihatan lebih gembira dan lebih cantik daripada sebelumnya. Sebaliknya, Putera Fakri kehilangan gelarannya pada tahun 2010 selepas disyaki terlibat dalam insiden tembakan terhadap pengawal pribadi abangnya. Kisah Mano menonjolkan bahawa menjadi isteri kepada seorang putera bukanlah sebuah kisah dongeng. Dalam kehidupan sebenar, berkahwin dengan keluarga diraja boleh menjadi sesuatu yang mengecewakan dan bahkan menjadi mimpi ngeri. Apa pendapat Anda tentang kisah ini? Kongsikan pandangan Anda di ruangan komen. Itu sahaja. Jika Anda menikmati video ini dan mahukan lebih banyak kandungan seperti ini, pastikan Anda tinggalkan tanda suka di bawah sebagai tanda penghargaan. Dan jika Anda belum melakukannya, Anda memang patut langgan saluran saya, dan tekan ikon loceng supaya Anda akan mendapat pemberitahuan setiap kali saya memuat naik video baru setiap minggu. Jumpa Anda dalam video seterusnya.